bermaruah. So, kita kupaskan media bermaruah ini di bawah tajuk bagaimana peranan media arus perdana dalam melahirkan masyarakat yang berilmu. So, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita mesti mengenal pasti apa itu yang dimaksudkan dengan media elektronik. So, media elektronik ini bermaksud ialah media yang menggunakan teknologi bagi menghasilkan, menyimpan dan menyebarkan informasi seperti televisyen, radio, internet dan lain-lain. Televisyen dan radio adalah bentuk media elektronik tradisional yang telah ada sejak abad ke-20. Kedua media ini menghasilkan konten audio dan visual dan disiarkan melalui gelombang radio. Namun, dengan kemajuan teknologi, televisyen dan radio juga dapat diakses melalui internet dan sebagaimana yang kita dapat lihat di pelbagai media sosial sekarang. Internet dan media sosial adalah bentuk media elektronik yang relatif baru, namun telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa abad yang terakhir ini. Internet telah menjadi akses mudah dan cepat ke pelbagai jenis informasi dan konten multimedia seperti video, audio dan juga teks yang dapat diakses melalui komputer atau peralatan pintar yang sekarang ini kita dapat lihat semua orang ada. Syarikat penyiaran juga tidak lari daripada perkembangan teknologi ini. Lalu mereka telah menghasilkan satu rancangan yang mana dapat diakses melalui internet seperti yang kita pernah lihat. Contohnya adalah RTM Click, Astro Awani dan sebagainya untuk menaikkan lagi nilai mereka di era globalisasi ini. Jadi dalam sesebuah negara terdapat pelbagai alternatif yang dijadikan oleh kerajaan untuk melahirkan masyarakat ilmu, masyarakat yang penuh ilmu. Sebagai contoh, salah satunya adalah menjadikan platform media untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. Negara kita Malaysia juga tidak lari daripada menjadikan media arus perdana ini sebagai tempat untuk menyampaikan ilmu. Contoh yang kita dapat lihat adalah seperti yang disampaikan melalui RTM, syarikat televisyen Malaysia, yang mana memaparkan berita-berita dan juga informasi-informasi yang menarik. Peranan mereka ini adalah bertujuan untuk menyampaikan dan menyebarkan maklumat rasmi kerajaan dan juga mereka juga menangani dan mematras penyebaran berita palsu, fitnah, khianat, perkauman dan khabar angin, dan juga melaksanakan pembangunan teknologi digital, memperluaskan liputan jaringan telekomunikasi dan mempertingkatkan mutu telekomunikasi dan multimedia negara. RTM juga memaparkan rancangan-rancangan seperti rancangan pertandingan, forum, debat dan juga rancangan tilawah. Yang dalam ini, konteks ini kita dapat lihat bahawa rancangan seperti ini membawa kepada kebaikan dan juga penuh dengan keilmuan serta tidak ketinggalan bahawa agama juga tidak diketepikan dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat di era globalisasi ini. RTM juga banyak mempromosikan tentang kebudayaan pelbagai etnik di negara kita, tidak kira di Semenanjung, Pantai Timur dan juga Sabah dan Sarawak. Mereka tidak ketinggalan bagi memperkenalkan budaya-budaya ini kepada masyarakat yang di luar kawasan. Sebagai contohnya, terdapat beberapa rancangan yang hiburan yang mana memaparkan etnik, kaum dan budaya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di pedalaman Sabah dan juga Sarawak. RTM juga tidak lari daripada mengiklankan ataupun mempromosikan budaya-budaya membaca, menabung daripada kecil dan juga menjaga kebersihan. Daripada iklan-iklan ini juga memberi banyak manfaat kepada masyarakat serta menambahkan ilmu mereka terhadap kepentingan tersebut. Okey, bercakap soal RTM ini, nama penuh RTM adalah Radio Television Malaysia, iaitu di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia. Nama sekatan dia ialah KKD, ialah penjenamaan semula daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM. Dan ia berkuat kuasa pada 3 Disember 2022 oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, bercakap soal peruntukan pula, pada tahun 2023, peruntukan berjumlah RM2.737 bilion yang disalurkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, KKD. Belanjawan 2023 ini turut mendukung usaha membangunkan industri kreatif
Seterusnya adalah tempoh penyiaran 24 jam oleh RTM bermula daripada pukul 12.30 pagi sehingga 12.30 malam. Untuk sektor hiburan disiarkan sebanyak 7 jam, iaitu bersamaan dengan 29.2%. Dan sektor seterusnya adalah ilmiah yang disiarkan sebanyak 9 jam 45 minit, dan persennya adalah 40.63%. Dan sektor terakhir adalah berita yang disiarkan hanya iaitu 7 jam dan 15 minit selama 30.21%. Seterusnya kita beralih kepada carangan penambahbaikan peranan arus moden perdana dalam melahirkan masyarakat yang berilmu. Antaranya adalah dengan menjadikan animasi tempatan yang mempunyai nilai murni dan kualiti yang tinggi, juga menggunakan latar belakang dari negara kita sendiri. Sebagai contoh, kita dapat lihat daripada animasi Mekamato the Movie, di mana ia menggunakan latar belakang negeri Melaka yang mana mempunyai banyak tempat-tempat yang bersejarah. Melalui konteks ini, masyarakat terutamanya yang melibatkan kanak-kanak dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka berkenaan dengan tempat-tempat yang mempunyai sejarah. Contoh yang kedua pula kita dapat lihat daripada animasi Upin Ipin yang menggunakan latar belakang kawasan kampung, berlatar belakangkan kehidupan kampung, dan cerita ini juga banyak menonjolkan tentang permainan tradisional seperti gasing, congkak, dan juga dalam membuat seni tangan wow. Secara tidak langsung, cerita dapat memberi pengetahuan yang melibatkan kemahiran berfikir dan juga membina. Selain itu, rancangan kartun Boboiboy yang menggunakan karakter Melayu, Cina dan India juga menunjukkan bahawa sifat muafakat antara kaum itu penting dalam mengharmonikan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum ini. Secara tidak sedar, keharmonian kaum ini juga banyak membantu dan menjadikan masyarakat yang berilmu. Kenapa saya berkata begitu? Ini adalah kerana apabila keharmonian antara kaum itu dicapai, maka perkongsian ilmu juga akan menjadi lebih mudah dan meluas. Dengan itu, melalui usaha kecil ini, kerajaan perlu menyokong produksi animasi tempatan ini, terutamanya dari segi kewangan, kerana pembikinan setiap karakter-karakter dalam animasi ini juga tidak begitu mudah dan amat memerlukan kos yang begitu tinggi. Seterusnya adalah rancangan ilmiah seperti forum perdana juga perlu menjemput ahli panel yang terkenal dan menarik dengan mengenepikan pandangan politik yang berbeza. Sebagai contoh, Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Azhar Idrus, Syamsul Debat dan banyak lagi tokoh-tokoh ilmuwan yang menyelitkan sedikit lawak dan hiburan yang tidak terlalu menonjol. Di samping itu juga menyebarkan ilmu agama supaya dapat menarik lebih minat para penonton, dan penonton juga tidak mudah bosan dengan forum perdana ini. Program seperti ini amatlah sesuai dijadikan platform yang mencurahkan ilmu kepada semua lapisan umum masyarakat. Bercakap tentang media ini, sudah semestinya tidak lari dari topik berita. Berita perlu juga lebih telus dan menebarkan info-info berkaitan dalam negara dan juga luar negara. Kita tidak boleh media ini dimanipulasi oleh sesebuah pihak dan akhirnya berita yang disampaikan itu menjadi berat dan juga banyak membawa fitnah. Maafkan saya. Akibat daripada informasi yang salah, ianya boleh menjadikan masyarakat dipenuhi dengan info-info yang tidak sahih, dan juga berita juga perlu memainkan isu-isu yang banyak memberi manfaat dalam perkembangan teknologi bagi persediaan pada masyarakat, bahawa mereka perlu sedar bahawa dunia sedang berkembang dengan pesat. Dengan itu,
masyarakat akan sedar bahawa pentingnya ilmu dan pengetahuan yang lebih banyak. Usaha-usaha ini kalau kita lihat amatlah kecil, tapi perlu kita ingat sikit-sikit, lama-lama akan berkembang dan akan menjadi bukit. Sekian daripada saya, terima kasih.